KB Cherry. Sebab Tun Mahathir ni, dia duk kata orang rasuah. Tapi kalau dia kaya jadi macam itu, tuan-tuan rasa ada elemen salah guna kuasa tak? RCI lah apa benda, so kita kena siasat perkara ini. Dia duk kata orang samalah macam PH dengan Perikatan Nasional ni kata BN dengan UMNO rasuah. Dan Anwar Ibrahim masuk penjara 6 tahun 7 tahun apa semua tu atas kesalahan apa tuan-tuan? Rasuah. Liwat nombor 2, dia masuk penjara atas 5 ke 6 pertuduhan rasuah. So dia duk mengata orang, tapi sebenarnya dia itu adalah banduan rasuah Anwar Ibrahim. Lepas itu hari semasa PH memerintah tuan-tuan, ada 15 kes yang telah digugurkan oleh Tommy Thomas. So bila balik dia kes gugur. Tapi alik kita kes kena. Bila dia kes gugur, tak bermaksud dia orang tak ada rasuah tuan-tuan. It just maksudkan peguam negara tu gugurkan kes-kes ni, bukan pergi mahkamah. Bila dia gugur pergi kejap, lepas tu tak ada. Dia bukan dia decide ataupun mahkamah buat keputusan yang dia tidak bersalah, tidak. Kes ini terus gugur. Lim Guan Eng punya kes itu, ingat Taman Banggis digugurkan. Ada lagi satu soalan tuan. Okey bang. Yang perlu mendapat penjelasan lah. Baru-baru ni tersebar pula berita tentang Tun Dr. Mahathir punya harta meredak ada yang begitu trilion dolar. Jadi kekayaan dia. Lepas tu ada orang kata Tun mana boleh, orang yang berpangkat gelaran Tun ni tak boleh diheret ke mahkamah. Setakat mana betul ataupun tidak statement itu. Tapi yang saya tahu video tentang Tun Dr. Mahathir punya harta meredak ni cukup banyak. Dulu Taiwan ada expose dulu sekali. Lepas tu baru ni ada dalam minggu lepas duk sibuk ni. Jadi apa pandangan tuan tentang harta meredak yang kaya-kaya yang kita tahu anak dia, kroni dia tu semua kaya-kaya. Dia bila duk tanya dia tak ada duit, dia hanya pencen ataupun menteri dulu Tapi yang saya tahu bukan kata di Taiwan. Ada lagi yang orang kata logik. Saya tahulah maklumat ni, dia ada duit simpan di Jepun. Bukan kata di Taiwan saja, di Jepun. Jadi saya mohonlah. Terima kasih. Kita tak jalan, ini kita tahu semua benda tu tersebar. Jadi kita nak dapatlah pandangan. Sama juga ini betul ke tak betul ke, kan? Dia yang cerita orang tak betul, orang ni tak betul. Kita nak tahu juga hal kedudukan dia tu. Betul. Mohonlah penjelasan. Terima kasih bang. Saya dekat tu ni. Saya kaya. Kalau kaya bagi dekat kita semua beda dekat rakyat ni bagus juga, tapi dia kira adik-beradik dia saja. Sebelum saya jawab pasal parti muda tu, saya nak jawab pasal Tun ni, okey tak? Lagi seronok sikit. Semangat sikit. Itu pasal Tun Mahathir ni saya pun nak tanya, sebab pendedahan tu kata saya tengok dalam portal mana kata dia harta dia 188 bilion. Saya ingat ada dalam portal mana ke kata ada ni 188 billion. Semalam Queen of England tuan-tuan meninggal umur 96 tahun. So diberitakan dalam BBC dia meninggalkan harta kepada Raja King Charles III sejumlah 1.6 bilion ringgit atau 380 ribu juta pound sterling. So 1.8 bilion lah. So kalau compare macam itu maksudnya Mahathir ni 100 kali ganda. Lagi kaya. Kaya tu. Itu belum campur tak tahulah harta Ismet di luar negeri. Macam mana? So kita kena siasatlah benda ni, sebab memang bila kita tengok benda itu jumlah dia tu besar, tapi tak mustahil sebab jumlah tahun dia tu 22 tahun dia minta tuan-tuan. Bila 22 tahun minta, kita tak tahulah kau ada ke tidak, tapi kita kena buat kita kena siasatlah tuan-tuan. Sebab Tun Mahathir ni dia duk kata orang rasuah. Tapi kalau dia kaya jadi macam itu, tuan-tuan rasa ada elemen salah guna kuasa tak?
RCI lah apa benda. So kita kena siasat perkara ini Dia dok kata orang samalah macam PH dengan Perikatan Nasional ni kata BN dengan UMNO rasuah. Anwar Ibrahim dia dok kata apa ni UMNO rasuah, parti rasuah, kleptokrat. Saya bagi tahu penyokong dia itu hari. Tuan-tuan tahu tak siapa kluster mahkamah original dekat Malaysia ni? Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim masuk penjara 6 tahun 7 tahun apa semua tu atas kesalahan apa tuan-tuan? Rasuah. Liwat nombor 2 dia masuk penjara atas 5 ke 6 pertuduhan rasuah. So dia dok mengata orang tapi sebenarnya dia itu adalah banduan rasuah. Anwar Ibrahim. Lepas itu hari semasa PH memerintah tuan-tuan ada 15 kes yang telah digugurkan oleh Tommy Thomas. Betul. So bila balik dia kes-kes gugur. Tapi alik kita kes kena. Bila dia kes gugur tak bermaksud dia orang tak ada rasuah tuan-tuan. It just maksudkan peguam negara tu gugurkan kes-kes ni bukan pergi mahkamah. Bila dia gugur pergi kejap lepas tu tak ada. Dia bukan di decide ataupun mahkamah buat keputusan yang dia tidak bersalah. Tidak. Kes ini terus gugur. Lim Guan Eng punya kes itu ingat Taman Manggis digugurkan. So ada 15 kes. Sebab itu hari dalam ucapan saya di Pekan saya kata kes-kes 15 kes yang PH gugurkan ni bila kita jadi kerajaan semula kita akan buka semula kes-kes ni tuan-tuan. Tuan-tuan setuju? Sebab tak boleh lah dia orang ni duk lepas dia orang kata kita Muhyiddin kata kita rasuah. Tuan-tuan rasa Muhyiddin ada kes ke tidak? Sebab itu saya kata lepas pilihan raya nanti geng-geng tu nanti akan jadi kluster mahkamah tuan-tuan. Muhyiddin ke Azmin ke apa ke dia orang tu akan jadi kluster mahkamah sebab bukan pasal kita nak balas dendam tidak, tapi dia kena jawab secara accountability apa yang dia buat semasa mereka memerintah dan mereka berkuasa, terutama masa darurat itu hari. Masa darurat setahun lebih darurat kita nak tanya 600 bilion tu pergi mana? Lepas tu ada projek-projek kontrak-kontrak dibagi tanpa pergi ke ini mendapat semak imbang dan sebagainya sebab time darurat parlimen pun tak bersidang, kabinet pun tak tahu ada ke tidak. So ada kontrak-kontrak dibagi secara direct nego. Ada satu dakwaan dan tuduhan mengatakan ada satu projek kontrak berjumlah 1, berapa bilion telah dianugerah kepada satu syarikat yang berkaitan dengan anak ke menantu Tan Sri Muhyiddin. Ini dia kena jawab benda itu. Lepas itu hari ada satu pasal dana UKSB yang dibicara mahkamah presiden kita Datuk Zahid tu. Bukan Datuk Zahid UKSB tu lagi orang Muhyiddin pun dapat, Mahathir pun dapat dana UKSB tu. So kenapa Datuk Zahid yang kena seorang, kenapa orang lain yang ambil UKSB ni Ultra Kirana punya dana tu tidak kena? Mahathir kata tak mengaku pula. Takkan dia deny aja, kena siasat lah, betul tak? Muhyiddin pun dapat 1 berapa juta daripada UKSB. Dia bolehlah cakap dia tak terima, tapi mana boleh macam tu, kena siasat lah juga. Sebab itu saya kata mereka kata kita rasuah, tapi sebenarnya mereka lah. Kalau Mahathir betul dalam portal tu kata 188 bilion, saya kata tak mustahil. Sebab orang tua tu 22 tahun dia merintah. Kita tak tahu kalau anak dia boleh bawa Bugatti. Tahu harga kereta Bugatti ni berapa? Macam mana cerita? Mungkinlah dia dapat kontrak ke dapat ini ke, ataupun dia kata orang lain semua malas, anak dia seorang rajin. Saya tak tahulah anak dia rajin macam mana boleh bawa kereta Bugatti. Kok anak dia tak tidur malam 24 jam masih kerja dia kan? Kita pun kerja banyak. Saya dulu pernah buat 2 kerja tuan-tuan masa saya awal-awal lepas graduate itu lagi, sebab nak kahwin punya pasal nak kumpul duit. Siang kerja lain, malam kerja lain, 2-3 tahun saya buat 2 kerja. Tak boleh juga bawa kereta Bugatti Kalau anak dia rajin lain saya pun tak tahu. Macamkan Tuan Haji dia sebut tentang Tun M. Tapi orang muda nak maki orang tua tak boleh. Jangan. Kita orang UMNO kita tak maki. Tanya-tanya. Saya tertanya-tanya sangat. Mungkin Tuan Isyam tahu. Kenapa kalau Tun nak jadi pemimpin, dia tak bertanding saja masa tu jadi presiden? Kenapa dia tak bertanding? Tanding presiden? Sekejap. Kenapa Tun M jika betul dia nak memimpin, dia kata UMNO korup, dia bertandinglah presiden sebelum dia keluar tu. Apakah salah untuk dia bertanding?
dia pemimpin terulung, mungkin dia boleh minta pada apa? Presiden Amerika pun sanggup bantu dia. Sebab dia punya kekuatan yang hebat ketika itu. Ketika dia tak suka sebelum Datuk Zahid lagi, masa Datuk Najib lagi, dia boleh kan? Kalau dia nak bertanding, boleh ke tidak tuan? Itu satu. Okay. Kalau betul dia kata Datuk Najib and the rest of us korak, makan rasuah, saya malu betul bila dia sebut ahli, semua ahli. Apa kena mengena dengan saya yang baru masuk UMNO ni dengan rasuah? Betul tak? Okey. Alright, kalau betul dia kata UMNO ni korak, kenapa masa tu dia tak bertanding jadi presiden? Lepas tu betul kan UMNO dari dalam? Kalau dia betul kan, langkah Sheraton takkan berlaku, lompat parti takkan berlaku, apa lagi? Perpecahan parti-parti Melayu. Tak ada. PM pun akan terus memerintah. Tuan Isyam, saya nak tahu yang tu. Adakah Tuan M masa itu tak layak ataupun dia boleh bertanding tapi sengaja dia nak memecahkan UMNO? Okey. Nombor 2. Oh, ada lagi. Nombor 2 tentang Syed Saddiq. Saya tengok tuan sekarang trend ramai nak buat parti baru sebab nanti bila menang boleh bergabung jadi parti komponen, akan dapat kota sebagai pemimpin. Sejauh mana Barisan Nasional menerima ni cilik-cilik yang begini ni? Itu saja tuan. Thank you. Okey, terima kasih. Soalan kenapa Tun M tak bertanding Presiden UMNO? Good question. Saya pun tak pernah terfikir tu. Tapi saya rasa mungkin dia kira kalau ditanding pun pada masa tu saya rasa tak lepas juga kot. Saya rasa sebab towards the end dia dengan UMNO, he has become negative. No. Oh, sekejap azan sekejap. Okey. Jalan. Oh, ada azan. Oh, dah okey dah. Okey. So, apa ni, Tun M ni towards the end, sebab tu saya kata tadi awal-awal, masa dulu memang kita hormat dia, kita sayang dia masa dia Perdana Menteri, everybody remember. Saya pun membesar masa zaman Tun Mahathir. Tapi towards the end dia dengan UMNO, dia tiba-tiba tukar, he has become negative. Dia negatif, dia attack. Masa dia buka klinik Maha dekat bawah ni, about 40 years ago, ingat? Masa tu dia positif, dia banyak bantu orang, tapi dekat ujung-ujung tu, dia dah jadi negatif. Dia dah jadi bitter. So dia nak memecahkan orang, dia dendam daripada orang itu, terlampau sangat sampai dia nak penjarakan Datuk Najib, dia nak ini semua, sampai ini Datuk Najib dah kena penjara, tuan-tuan. Siapa punya mahu tu? Dr. Mahathir lah. So kalau dia bertanding pada UMNO pun pada ketika itu, so saya tak tahu sama ada dia boleh lepas ke tidak. Sebab saya dalam politik ni, saya dulu 20 tahun kerja dalam kerajaan. Saya lepas kita kalah baru saya aktif dalam politik, walaupun ibu ayah saya dalam politik. Saya masuk politik sebab saya nak tukar dasar. Sebab saya tahu politik ni boleh menukar dasar. Pejabat awam tak boleh tukar dasar, tuan-tuan. Sebab kita cuma cadang, tapi yang buat keputusan adalah ahli politik yang dipilih oleh rakyat melalui sistem demokrasi. So kalau kita nak tukar dasar ini menentukan untuk nasib kita semua. So sebab itu kita kena berjuang dalam politik. Tapi kalau orang baik tak masuk politik, maka yang masuk politik, yang berjaya dalam politik adalah orang negatif dengan orang jahat je lah, betul? So bila orang yang jahat, yang negatif masuk dalam politik, dia menang dalam politik, orang negatif jahat ni yang menentukan dasar-dasar kita. Kita nak tak macam tu? So sebab itu bila PH merintah itu, dasar-dasar dia teruk, potong sana sini, ikat perut apa semua, sebab dasar-dasar dia jahat. Bila dasar macam itu, sebab tu saya kata, tapi dalam kita perjuangan, orang baik ni kena sabar banyak. Sebab yang jahat tu yang banyak naik, betul tuan-tuan? Yang jahat, yang korup, itu yang banyak naik. Tapi saya percaya satu benda, saya selalu cakap, saya kata, dulu saya pernah dengar Presiden Turki kata, dia kata kalau orang baik tak masuk politik, politik ni dipenuhi oleh orang jahat. So dasar kita pun orang jahat yang buat, tak boleh. Tapi itulah dia, kita kena istiqomah sikit. Mahathir ni pada saya towards the end tu dia jadi jahat. So and then pada saya tak risau sangat. Ramai orang kata, oh kalau kita nak masuk politik ni jahat, kita kena jadi jahat. So kalau tak jadi jahat tak berjaya. Saya tak kisah sangat pasal itu. Sebab pada saya sabar. Sebab Malaysia ni kita semayang, kalau orang Islam kita semayang 5 kali satu hari. Setiap hari Jumaat kita pergi solat.
jemaat. So saya percaya Allah SWT masih protect negara Malaysia ini. Dia takkan bagi negara Malaysia ini diperintah, dipegang oleh orang jahat. Kalau dia bagi pun sekejap aja. Lepas tu dia tarik balik. Dan sebab itu juga saya rasa nampak dan dulu ada orang PKR tanya saya, what do you think about Anwar Ibrahim? Kenapa dia akan jadi Perdana Menteri? Saya kata Anwar Ibrahim dah cuba. Anwar Ibrahim sendiri cakap, dia kata dia dah cuba jadi Perdana Menteri 7 kali 8 kali tuan-tuan dia hampir jadi Perdana Menteri 7 kali. Anwar Ibrahim cakap. Saya cakap Anwar Ibrahim sampai hari ini tak jadi Perdana Menteri. Saya cakap kenapa? Sebab Tuhan tak izin. Allah SWT tak izin Anwar jadi Perdana Menteri. Saya cuma nak tanya tuan-tuan tuan-tuan fikirlah sendiri kenapa. Bayangkan kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri macam mana? So Allah SWT, Tuhan tak izin dia jadi Perdana Menteri. So saya percaya last kalau kita istiqamah, orang baik akan jadi ini. Kadang-kadang orang jahat ni memang dia punya umur panjang tuan-tuan Dulu ingat Firaun. Dulu arwah siapa pas tu cakap apa dia kata? Daripada Dino cakap. Dia kata dia doakan Mahdi panjang. So saya tak tahulah, saya tak mau doa-doa lah so saya biarlah, ini semua ajal maut di tangan Tuhan tapi kita yang dalam UMNO ni saya nak buat 3 perkara akhir kata nombor 1 saya nak bawa politik positif. Kita dah try ni di Melaka dan di Johor tuan-tuan. Di Johor, di Melaka saya kata kita punya kempen positif. Kita jangan cerita pasal tepikan orang, bantai orang, bawa ini macam Sanusi. Jangan jadi macam dia. So kita cerita apa yang kita nak buat kepada rakyat. Tapi kalau orang attack kita, kita jawab balik. Macam Sanusi, dia attack kita, saya jawab balik dan sebagainya. Tapi politik positif, because at the end of the day, kalau kita tak boleh lawan negatif dengan negatif, if we fight negatif, nombor 1 kita kalah sebab dia lagi negatif daripada kita. Macam mana kita nak lawan fitnah dengan fitnah? Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu Rafizi takut nak berdebat dengan saya sebab saya lawan fitnah dia dengan fakta. Tapi nak lawan fitnah dengan fakta ni susah tuan-tuan. Kita kena baca, kita kena ini tapi kita kena buat kerja sikit. But don't fight fitnah with fitnah, lawan fitnah fakta. And jangan lawan orang negatif. Saya cakap tuan-tuan orang negatif ni PH dia banyak negatif. Dia punya kempen kita kalah sebab kempen negatif dia. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, orang negatif ni kalau kita bagi dia peluang merintah, dia boleh merintah atau tidak? Tak boleh. Dia pandai negatif, kutuk orang, jaga tepi orang, gumpat orang, kritik, betul? Dekat kampung tuan-tuan ada tak seorang macam tu? Ada. Tapi cuba tuan-tuan bagi dia jadi manager, dia boleh manage tak? Hancur. Itu yang jadi dengan PH. Dia tahu kritik, tapi bila kita bagi dia kuasa, dia tak kerti buat apa. Itu yang jadi dengan Rafizi. Tuan-tuan tahu pasal dia masuk gua 4 tahun. Sebab dia tahu kritik, tapi bila dia dah menang, dia tak tahu apa nak buat, dia masuk gua 4 tahun. Ni ujung-ujung nak pilihan raya baru dia keluar balik. Sebab itulah dia punya skill, betul. Bagi dia merintah, habis tuan-tuan. Kita tak boleh bagi mereka ni minta semula because dia are negative people, tapi kita stay positif. Itu kempen pertama saya nak bawa, politik positif di Malaysia. Tapi memang susah tuan-tuan. Nak jadi orang positif dalam sekeliling yang negatif, payah. Kita kena banyak bersabar. Yang kedua adalah kita kena jaga perkembangan ekonomi lah. Bawa kembangan ekonomi macam saya cakap tadi, orang muda. Yang ketiga, kita kena care for alam sekitar. Itu benda yang saya nak bawa. Sebab alam sekitar ni bila puak-puak pas habis dia tarahnya bukit. Di Selangor pun sama. Tuan-tuan tahu kenapa Selangor banjir teruk? Dia tarahnya bukit Cerakah tu. Habis company yang RM2 punya company pun dapat tarah bukit. Habis selut masuk dalam sungai. Habis naik air di Taman Seri Muda. Habis apa pasal itulah. Mana selut tu datang? Bila tengok sungai yang berselut, kita kena tanya selut tu datang daripada mana? Bila tanya puak-puak itu, puak-puak PAS, dia kata ni semua kuasa Tuhan. Memanglah kuasa Tuhan. Tapi kita sebagai manusia, kita kena ikhtiar. Kalau kita tak ikhtiar, bila banjir berlaku, itu bukan salah Tuhan. Sampai bila kita nak salahkan Tuhan? Itu salah manusia tu. Yang berlaku di Kelantan tu salah manusia. Yang berlaku itu lagi di sini pun salah manusia. Dah kita kena tanya. Sebab itu saya tanya Sanusi sampai hari ini.
bila pokok itu ditebang dan siapa yang ditebang. Itu sampai sekarang dia kata nak cek. Saya cakap tadi ya. Sebab itu nombor 3, alam sekitar ni penting. So 3 perkara yang saya nak bawa, itu yang saya kata berkenaan dengan apa ni, Syed Saddiq, parti yang kecil-kecil ni, sama ada kita nak terima atau tidak. Saya punya jawapan ringkas, saya kata macam inilah, kita tak payah terima lah tuan-tuan yang parti kecil ni. Sebab apa? Kita tahu agenda dia nak masuk Barisan Nasional sekarang pasal apa? Pasal nak kursi. Macam parti PBM, parti Zuraida. Dia dulu lompat daripada mana? PKR, lepas tu masuk Bersatu, lepas tu nak lompat lagi. Sekarang ni dia tahu dia tak tentu arah dah, lepas tu dia nak masuk Barisan Nasional pula. Habis kalau nak masuk Barisan Nasional, dia nak minta kursi apa? Ampang daripada kita. Lepas itu yang kawan dia seorang tu yang julau tu nak minta kursi julau. Dah kalau kita bagi dia masuk Barisan Nasional, dia akan bertanding di julau. Julau lawan siapa? GPS. Lawan kita punya kawan. Takkan Barisan Nasional nak lawan kawan kita GPS? Macam mana hubungan kita dengan GPS lepas itu? Takkan kita nak bagi. So sebab itu saya kata straight to the point aja. Saya ni nombor 1, saya degil jugalah. Nombor 1, saya tak ada kona-kona macam ni. Bila saya percaya pada sesuatu tu, saya cakap je lah, kita tak terima. Kita tak terima benda itu. So kalau dia nak jadi Friends of BN, okey. Tapi Friends of BN tak ada kursi tuan-tuan. So itu saya setuju. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan setuju tak dengan saya? Setuju. Tuan-tuan nak bagi kursi tak dengan dia orang? Okey. Satu lagi akhir kata, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak buat pilihan raya tahun depan ke tahun ni? Okey. So dengan itu saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. AB